Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan meneruskan perbincangan mengenai umrah bagi menyambung siri-siri yang lepas. Kali ini siri yang kelima, perbincangan yang akan saya sampaikan pada kali ini ialah mengenai tawaf wada'. InsyaAllah, semoga ianya memberi panduan kepada para jemaah umrah sekalian. Sebelum saya meneruskan perbincangan kita pada kali ini, suka saya wawakan saya Haji Zakaria daripada syarikat Raudhah Jaya Travel and Tours Sdn Bhd yang menyediakan pakej-pakej umrah setiap bulan menggunakan penerbangan MAS Malaysia Airlines dan Saudi Airlines SV. Kami menggunakan hotel-hotel yang berhampiran dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Biasanya tidak melebihi 100 meter. Antaranya hotel yang biasa digunakan adalah Hotel Anjum, Dar Al-Iman di Safa Tower, Oasis, Orion, dan lain-lain hotel yang berhampiran dengan Masjidil Haram. InsyaAllah, pakej kami adalah full board, menyediakan makan 3 kali sehari di Mekah dan Madinah. Ada speed train, kereta api laju sehada, sama ada daripada Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah menggunakan visa umrah, dan jemaah akan dibawa untuk menunaikan umrah 3 kali. InsyaAllah, kursus teori dan praktikal juga disediakan, dan banyak lagi dah kemudahan keistimewaan yang ditawarkan kepada jemaah sekalian. Tanpa membuang masa, saya meneruskan perbincangan kita pada kali ini, iaitu tawaf wada'. Tawaf wada' ialah tawaf selamat tinggal. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, apakah tawaf wada' dan apakah hukumnya? Tawaf wada' ialah tawaf selamat tinggal kerana memuliakan dan menghormati Baitullah, iaitu Kaabah, bagi orang-orang yang hendak meninggalkan Makkah yang jauhnya 2 marhalah, lebih kurang 2 marhalah, lebih kurang 91 kilometer ataupun lebih daripada itu. Apakah hukumnya tawaf wada' ini kepada para jemaah yang telah selesai menunaikan umrah dan mau pulang ke tanah air masing-masing atau mau keluar daripada bumi Makkah, meninggalkan bumi Makkah? Jika sekiranya jemaah uzur, maka jemaah itu dikecualikan daripada tawaf wada', dan jemaah ini tidak dikenakan dam dan tidak juga berdosa kerana uzur syar'i, uzur yang disahkan oleh doktor, dan uzur yang memang pada pandangan penilaian semua orang, uzur yang berat yang tidak mampu untuk menunaikan tawaf wada'. Yang keduanya ialah wanita yang berhaid, nifas ataupun mustahadhah. Maka wanita-wanita yang kedatangan darah ini dikecualikan juga daripada tawaf, kerana syarat tawaf, sama ada tawaf wajib, tawaf sunat, tawaf wada', tawaf nazar, mestilah suci daripada haid dan nifas, daripada kekotoran.
Dan seterusnya ialah sakit kencing yang tidak terus, kencing dedas. Tak boleh tahan, sentiasa terkeluar air kencing. Maka jemaah yang mempunyai penyakit yang demikian dikecualikan daripada menunaikan tawadak dan tidak berdosa. Seterusnya ada orang yang luka yang darahnya tidak berhenti-henti keluar. Sentiasa keluar oleh kerana darah ada najis. Sesiapa yang nak tawaf mesti suci daripada najis. Maka orang yang sentiasa keluar najis, keluar darah yang tidak henti-henti ini dikecualikan juga daripada menunaikan tawaf wada. Seterusnya ialah para jemaah yang dipaksa keluar segera daripada tanah haram dan tidak dibenarkan untuk masuk ke Masjidil Haram. Mungkin berlaku sesuatu pemberontakan, ketakutan dan sebagainya. Maka dalam keadaan darurah macam ni, para jemaah dikecualikan daripada menunaikan tawadak. Maka meninggalkan tawadak dalam keadaan hal yang demikian tidaklah berdosa. Seterusnya, kerana takut kepada orang yang zalim. Mungkin ada pemberontakan orang-orang yang jahat, orang yang zalim menguasai, contoh ini sebagai contoh, menguasai Masjidil Haram. Maka kita tak boleh masuk ke dalam, takut kita diapa-apakan dengan sebarang keburukan. Maka pada masa itu, kita jemaah dikecualikan daripada masuk ke dalam Masjidil Haram daripada tawaf. Tidak berdosa meninggalkan tawaf wada dalam keadaan yang demikian. Seterusnya ialah mungkin kita tertidur, kelewatan dan sebagainya, masa terlampau sempit, masa terlampau sempit, terlampau singkat, kita tidak sempat nak masuk ke dalam Masjidil Haram. Sekiranya kita tawaf, kemungkinan besar, kebarangkalian besar, kita akan ditinggalkan oleh para jemaah yang lain. Maka pada masa itu, dalam keadaan yang demikian, maka kita dimaafkan, tidak berdosa sekiranya kita tidak menunaikan tawaf wada. Seterusnya ialah mungkin kita seorang yang suka berhutang, dan hutang kita tidak ada upaya untuk kita nak bayar, dan kemungkinan si pemberi hutang mencari kita. Ni cara penyakit orang panggil ni. Cari penyakit. Tak ada penyakit, cari penyakit. Jadi kerana kita takut, kerana kita tidak mampu, wang kita sudah habis, tidak mampu untuk membayar hutang, dan kita takut kita ditangkap dan sebagainya, maka kita tidak pergi tawaf wada dan kita bersembunyi dan pulang bersama dengan jemaah lain tanpa menunaikan tawaf wada. Dalam hal demikian, kita dimaafkan dan tidak berdosa. Walau bagaimanapun hutang tetap hutang tetap mesti dibayar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itulah dia beberapa perkara, keadaan-keadaan, situasi-situasi yang dihadapi oleh para jemaah yang dikira uzur, dikecualikan daripada tawaf wada, tidak dikenakan dam dan tidak berdosa. Yang keduanya, jemaah yang tidak uzur meninggalkan tawaf wada. Ada beberapa kategori yang perlu betul-betul kita faham. Jemaah yang meninggalkan tawaf wada tanpa uzur. Yang pertamanya, walaupun dia tidak uzur, tidak melakukan tawaf wada, jemaah ini tidak dikenakan dam dan tidak berdosa. Cuba fahami betul-betul, jemaah ini tidak uzur syar'i, tetapi tidak melaksanakan tawaf wada,
Dan jemaah ini tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Siapakah mereka-mereka itu? Yang pertamanya ialah orang yang masih belum menyempurnakan mana-mana rukun. Jemaah yang belum lagi menyempurnakan mana-mana rukun, maka dia hendaklah menyempurnakan rukun-rukun umrahnya terlebih dahulu, dan setelah selesai menunaikan rukun-rukun umrahnya, tidak ada masa kesempatan, lalu dia pulang bersama dengan teman-teman yang lain, keluar daripada Mekah. Maka jemaah yang seperti ini walaupun tidak uzur, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Keutamaan kepada menyempurnakan rukun-rukun umrah dahulu. Yang kedua ialah orang yang telah keluar daripada kota Mekah, kemudian dengan tidak semena-mena ia musafir. Perlu dipaham betul-betul orang ni, orang yang dinyatakan ini ialah orang yang keluar dari kota Mekah. Bukan niat untuk bermusafir. Keluar tidak sampai 2 marhalah. Bila dia keluar, katakan pada hari yang kedua, ketiga, tiba-tiba tidak semena-mena dia merubah niatnya untuk terus bermusafir, pergi ke Madinah atau pergi ke mana-mana destinasi yang melebihi 2 marhalah. Jadi jemaah ini ketika dia keluar pada keluar yang pertama dengan niat keluar sebentar, tidak melebihi 2 marhalah, tidak melebihi 4 hari, maka jemaah ini memang tidak menunaikan tawaf wada' kerana dia meninggalkan kota Mekah tidak melebihi 2 marhalah, dan niat nak keluar bermukim di tempat yang dituju tidak melebihi 4 hari. Maka dia keluar memang tidak memerlukan tawaf wada'. Tetapi tiba-tiba dia bila sampai di destinasi yang dituju, tiba-tiba pada hari berikutnya dia merubah niat, semena-mena berubah niat untuk terus bermusafir ke lain. Maka tidak perlu lagi dia kembali ke tanah haram Mekah dan tawaf wada'. Golongan yang kedua ini, orang yang kedua ini tidak berdosa meninggalkan tawaf wada' dan tidak dikenakan dam. Yang keduanya, golongan yang kedua ialah tidak dikenakan dam tetapi berdosa. Yang tadi tidak kena dam dan tidak berdosa. Yang kedua, kumpulan kategori yang kedua ini ialah tidak, bila dia meninggalkan tawaf wada' tidak dikenakan dam tetapi tetap berdosa. Siapakah mereka itu? Ianya golongan ini ialah orang yang meninggalkan dengan sengaja, lagi tahu hukum wajibnya. Dia meninggalkan kota Mekah, tanah haram, dengan sengaja, bukan dipaksa. Dengan sengaja dia memang berniat mahu meninggalkan tanah haram Mekah, dan dia tahu akan hukum wajibnya tawaf wada'. Kemudian belum sampai 2 marhalah, ia pun berpatah balik dan melakukan tawaf wada'. Berpatah balik itu maka menggugurkan dam, tetapi tidak gugur dosanya, hendak lagi bertaubat. Kerana dia kira mempermainkan hukum. Sekiranya dia tidak kembali
maka dia kena bayar dam dan tetap berdosa. Tetapi dalam situasi ini, orang tersebut dia keluar daripada tanah haram dengan sengaja dan dia tahu memang dia tahu hukum wajib tawaf wada sebelum meninggalkan kota Mekah, bermusafir keluar balik ke kampung atau ke mana? Ke Madinah melebihi 2 marhalah, ataupun dia bermukim di luar kota Mekah, tanah haram lebih daripada 4 hari, maka dia tahu wajib menunaikan tawaf wada. Bila dia keluar sebelum melepasi 2 marhalah, tiba-tiba dia rasa bersalah yang berpatah balik ke tanah haram, terus masuk ke Masjidil Haram dan menunaikan tawaf wada. Maka apabila dia selesai menunaikan tawaf wada, maka dia tidak perlu membayar dam tetapi tetap berdosa. Minta ampunlah dengan Allah, semoga Allah mengampuni dosanya, insya-Allah. Dan seterusnya ialah kategori yang ketiga, dikenakan dam dan tidak berdosa. Dikenakan dam, tidak berdosa. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama tadi, ni bagi yang jika ditinggalkan tanpa uzur. Tak ada uzur syar'i, cuma dia meninggalkan tawaf wada. Kategori yang pertama tadi ialah tidak dikenakan dam dan tidak berdosa. Kategori yang kedua yang sebutkan tadi ialah tidak dikenakan dam tetapi tetap berdosa, mesti meminta ampun dengan Allah. Kategori yang ketiga ni dikenakan dam dan tidak berdosa. Yang tadi tidak dikenakan dam tetapi berdosa, yang ni dikenakan dam dan juga berdosa. Dikenakan dam dan berdosa, iaitulah mereka-mereka yang meninggalkan dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Tahu hukum wajib tawaf wada, dengan sengaja meninggalkan tanah haram, keluar daripada tanah haram melebihi 2 marhalah atau 91 kilometer atau lebih, dengan sengaja dia keluar, maka dia berdosa dan mesti kena bayar dam. Mesti membayar dam. Ada pula golongan yang dikenakan dam tetapi tidak berdosa. Dikenakan dam tetapi tidak berdosa. Kena dam tidak berdosa. Iaitulah jika dia terjahil atau terlupa. Jahil, tak tahu hukum. Kursus tak ada. Adapun kursus ketika pengkursus menyampaikan kursus bertajuk mengenai tajuk tawaf wada, tak hadir. Jahil, tak tahu, maka dia meninggalkan kota Mekah lebih daripada 2 marhalah, tidak melakukan tawaf wada. Mereka yang jahil ini, dia tetap dikenakan dam tetapi tidak berdosa kerana dia jahil, tak tahu ataupun terlupa, sibuk, kalut dengan beg, dengan barang-barang, kemas beg, sampai masa dipanggil untuk menaiki bas untuk dihantar ke lapangan terbang, terus pergi naik. Terlupa, tak ingat nak menunaikan tawaf wada. Kerana lupa ini, maka dia tetap dikenakan dam tetapi tidak berdosa kerana lupa. Jadi jahil dan lupa dimaafkan oleh Allah, tidak berdosa tapi tetap dikenakan dam. Harap muslim dan muslimat dapat faham apa yang telah saya sampaikan tadi. Maka sekali lagi saya cuba fahamkan kepada tuan-tuan dan puan-puan
tawaf wada ialah tawaf selamat tinggal, wajib dilakukan bagi mereka yang hendak meninggalkan Makkah jarak 2 marhalah, iaitu 91 km atau lebih. Dan sekali lagi saya ulang, hukum tawaf wada wajib bagi yang pertamanya kepada orang yang bermusafir meninggalkan Makkah pada jarak yang mengharuskannya mengqasarkan solat, iaitu kadar 2 marhalah. Yang keduanya ialah orang yang meninggalkan Makkah dan akan bermukim di luar tanah haram selama 4 hari atau lebih, walaupun tidak sampai 2 marhalah, tapi dia keluar daripada tanah haram bermukim melebihi 4 hari ataupun lebih, maka orang ini tetap wajib menunaikan tawaf wada. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan tawaf wada tanpa uzur yang dibenarkan syarak, dikenakan dam, tertib dan takdir. InsyaAllah dah kita beritahu dalam perbincangan mengenai dam pada seri yang lepas. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, mengenai uzur syar'i daripada tawaf wada, uzur yang tidak dapat menunaikan tawaf wada, apakah dia keuzuran yang dibenarkan untuk tidak menunaikan tawaf wada? Ulama berpendapat tawaf wada adalah disyariatkan dalam Islam. Muzakarah bersetuju untuk berpegang kepada pandangan jumhurul ulama termasuk mazhab Syafi'i yang mewajibkan tawaf wada. Dan itulah keputusan daripada muzakarah haji yang telah dilakukan pada resolusi muzakarah haji kali ke-29 musim haji 1434 Hijrah 2013. Dan saya merujuk kepada muzakarah ini untuk memberikan fahaman kepada saya dan tuan-tuan sekalian. Golongan yang dikecualikan daripada melaksanakan tawaf wada, ia tidak dikenakan dam dan tidak berdosa jika meninggalkan tawaf wada. Iaitulah keadaan dalam keadaan seperti mana berikut. Yang pertamanya, kepada perempuan yang kedatangan haid atau nifas. Kerana tawaf mestilah suci daripada haid dan nifas. Yang keduanya ialah perempuan yang didatangi darah istihadah dalam tempoh haidnya. Dalam tempoh haid kedatangan darah istihadah. Kerana najisnya darah, maka orang yang tawaf mesti bersih daripada najis, suci daripada najis, maka perempuan ini dikecualikan daripada tawaf wada, tidak berdosa. Yang ketiganya orang luka yang mengeluarkan banyak darah dan boleh menajiskan masjid. Darah tak henti-henti keluar. Mungkin kalau dia masuk dalam masjid, darahnya akan menitis ke dalam masjid dan menajiskan masjid. Maka dia diberi rukhsah, dikecualikan daripada menunaikan tawaf wada dan tidak berdosa, tidak bayar dam. Seterusnya, yang keempat ialah orang yang tidak mendapatkan air. Tidak ada air. Ini masalah lah. Jadi kebiasaannya memang air di Masjidil Haram, kita Masjidil Haram di hotel ini banyak. Tetapi dalam perbincangan hukum, kita sampaikan masalah ini supaya kita dapat memahaminya. Orang yang tidak mendapat air atau tanah untuk dia mengangkat hadas yang besar, maka ia dikecualikan dari menunaikan tawaf wada, tidak dikenakan dam dan tidak
berdosa. Kerana orang yang tawaf, orang yang nak mengerjakan tawaf, mestilah dia tidak berhadas kecil dan tidak berhadas besar. Yang kelimanya adalah orang yang takut terancam nyawa, kehormatan diri atau harta bendanya. Mungkin berlaku kerosahan dan sebagainya, maka dia tidak dapat masuk ke dalam masjid, takut berlaku sesuatu yang tidak baik kat dirinya, hartanya, nyawanya dan maruahnya. Maka pada masa itu dia diberi rukhsah, dikecualikan daripada menunaikan tawadak, tidak kena bayar dam dan tidak berdosa. Yang ketujuhnya orang yang berpenyakit salasal bau, iaitu orang yang kencingnya tidak lawas, air kencingnya sentiasa keluar, tidak dapat dikawal, dan seumpamanya tidak dapat tahan kentut, tiba-tiba saja mari penyakit terkentut, berjalan terkentut, ataupun tercirit sakit perut, tercirit. Maka dalam keadaan yang demikian, maka orang ini diberikan kemudahan untuk tidak menunaikan tawadak, tidak perlu bayar dam dan tidak berdosa. Yang ke-8-nya ialah orang yang dipaksa meninggalkan tawaf. Contohnya, mungkin Masjidil Haram telah ditawan. Maka para pemberontak yang menawan Masjidil Haram tidak membenarkan siapa sahaja masuk ke dalam Masjidil Haram dan dihalau daripada Masjidil Haram. Orang yang dalam keadaan dipaksa untuk meninggalkan Masjidil Haram atau keluar daripada Masjidil Haram, tidak sempat menunaikan tawadak, maka pada masa itu tidak berdosa, tidak perlu bayar dam, maka tidak ada masalah. Diberi rukhsah, kelonggaran, kemaafan. Yang ke-9-nya orang yang suka berhutang, hutang yang banyak, tak ada duit nak bayar. Si pemungut hutang menunggu di pintu-pintu masjid. Jadi dia takut nak masuk, takut ditangkap, mungkin tidak boleh balik. Maka pada masa itu dia diberi kelonggaran, rukhsah untuk tidak menunaikan tawadak. Orang kata tak ada penyakit, cari penyakit. Hutang tetap hutang wajib dibayar. Tapi dalam keadaan yang demikian, ia diberi kelonggaran untuk tidak menunaikan tawadak, tidak perlu bayar dam dan tidak berdosa. Seterusnya ialah orang yang terpaksa dipimpin, terpaksa diusung kerana uzur disebabkan sakit yang melampau atau tua, tidak mampu untuk duduk di atas kerusi tolak. Kalau masih lagi boleh duduk di atas kerusi tolak, boleh duduk di atas skuter, masih lagi tidak gugur kewajipan tawadak. Jika meninggalkan tawadak, tak berdosa dan perlu bayar dam. Tetapi hal orang yang dinyatakan ini adalah orang yang memang tidak mampu lagi untuk duduk, sama ada di atas kursi roda, untuk diusung, mungkin terpaksa diusung dan sebagainya kerana sakit yang melampau, yang berat, atau keuzuran tua yang tidak mampu lagi untuk duduk. Maka golongan seperti ini dimaafkan daripada menunaikan tawadak, tidak perlu bayar dam dan tidak berdosa. Yang ke-9-nya orang yang sedang mendapat rawatan di pusat-pusat rawatan secara rapi, tidak boleh keluar daripada ward
Maka orang yang seperti ini dimaafkan. Contohnya para jemaah yang tidak waras. Sekejap waras, sekejap okey. Sekejap waras, setiap tak waras. Setiap okey, sekejap okey, setiap tak okey. Tidak waras. Datang ke Mekah untuk melakukan umrah dalam keadaan biasa. Tiba-tiba bila sampai di sana, Allah Ta'ala uji mereka ni dengan ujian yang seperti ini. Maka ini sebagai contoh dan contoh-contoh yang lain, penyakit-penyakit yang perlu kepada penjagaan rapi dan berjadual disahkan oleh para doktor di tanah haram. Maka orang yang seperti ini, maka dia tidak diwajibkan, digugurkan kewajipan, diangkat kewajipan tawada, maka dia tidak berdosa dan tidak perlu membayar dam. Yang ke-12 ialah petugas-petugas. Mungkin mutawif, mungkin ketua rombongan, petugas-petugas yang sibuk, atau pekerja-pekerja lain yang sentiasa pergi balik. Tidak ada masa, ruang masa. Jika masih ada ruang dan masanya panjang, ada kesempatan untuk menunaikan tawada, maka tidak gugur. Tapi bagi petugas-petugas, pekerja-pekerja mungkin pemandu bas, pemandu lori, pemandu van yang bekerja menghantar para jemaah, mengangkut para jemaah keluar masuk, mereka yang seperti ini kerana memberi perkhidmatan kepada jemaah haji atau umrah atas urusan haji dan umrah, maka pendapat yang diguna pakai adalah gugur tawaf wadaknya. Contohnya seperti petugas pos yang menggunakan penghantaran bagasi keluar Makkah pada siang hari, pemandu bas, lori seperti yang saya sebutkan tadi. Dan inilah 12 perkara mengikut apa yang telah dikeluarkan oleh resolusi muzakarah haji kali ke-29 musim haji 1434 Hijrah 2013 Masehi. Semoga ia bermanfaat kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apakah persiapan yang perlu kita buat sebelum kita menunaikan tawaf wada? Yang pertamanya, dapatkan maklumat penerbangan pulang dari pejabat, daripada ketua rombongan, daripada mutawif, daripada syarikat yang kita ikuti. Dapatkan maklumat penerbangan pulang. Maka selepas kita dapat maklumat ataupun kita diberi arahan oleh para mutawif, petugas haji ataupun umrah, maka kita patuhi, tunaikan tawaf wada, kerana mereka memang mahir dalam penyusunan atur cara, jadual perjalanan pergerakan para jemaah. Jangan kita tunggu-tunggu, jangan kita pandai-pandai sendiri. Yang keduanya, persiapan dan kemaskini semua barang keperluan. Kita memang dah tahu, diberitahu besok kita akan berangkat ke Madinah atau akan berangkat ke Jeddah untuk pulang ke tanah air. Maka daripada malam lagi kita telah bersiap mengemas segala barang-barang, segala barang keperluan, segala hajat-hajat yang belum dibeli, terus pergi beli. Beli sebelum melakukan tawaf wada. Yang ketiganya, beg bagasi yang dibawa ke lobi untuk urusan angkut ke bas oleh muassasah mengikut jadual yang telah ditetapkan mestilah dipatuhi. Yang keempat, sebelum kita masuk ke dalam masjid untuk tawaf wada, mestilah kita berwudu. Setelah kita semua syarat-syarat tawaf kita telah sempurna seperti yang kita bincangkan dahulu dalam bab tawaf, maka kita masuk ke dalam masjid dan pergi tawaf wada.
dalam tempoh paling lamanya antara 4 hingga 5 jam sahaja sebelum kita bertolak meninggalkan Makkah. Tempoh maknanya kita tahu dah jadual kita bertolak dalam tempoh 4 ataupun 5 jam sebelum kita berhimpun untuk menaiki bas, kita selesaikan tawaf wada sebelum kita bertolak meninggalkan Makkah. Ikutlah jadual yang telah dikeluarkan oleh para mutawif, para petugas haji ataupun umrah. Ketika tawaf wada, kita tidak perlu memakai pakaian ihram kerana kita bukan mengerjakan umrah. Kita hanya masuk ke dalam masjid untuk tawaf wada. Tidak ada sa'i, tidak ada tahallul, tidak ada apa. Hanya masuk ke dalam masjid, Masjidil Haram, terus pergi ke dataran Kaabah dan niat sahaja aku tawaf wada 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Terus pusing 7 pusingan. Syarat-syarat, pantalagan, semuanya sama sahaja dengan tawaf-tawaf yang lain. Dan tak perlu pergi ke miqat. Ada jemaah pergi ke miqat dulu. Banyak sahaja aku nak tawaf wada kerana tak ada. Tak perlu. Miqat hanya bagi orang yang nak menunaikan umrah saja. Bagi yang nak bertawaf wada hanya perlu mengikut memenuhi segala syarat-syarat tawaf, syarat-syarat tawaf, menjaga segala perkara yang membatalkan tawaf, maka terus pergi tawaf 7 pusingan. Wajib berniat. Tawaf wada wajib berniat. Sahaja aku menunaikan tawaf wada 7 pusingan kerana tak ada. Itu secara mudahnya. Kemudian kita mengelilingi Kaabah 7 pusingan dengan yakin, dengan sempurna, maka selesailah tawaf wada. Maka terlepaslah kita daripada dam dan kita tidak lagi berdosa. Sekali lagi saya ulang, sebelum kita melangkah kaki untuk pusingan yang pertama di sudut Hajarul Aswad, hendaklah kita wajib kita berniat. Panjangnya, ya Allah, aku hendak tawaf Baitullahil Haram 7 kelilingan tawaf wada, maka permudahkanlah bagiku dan terimalah daripadaku kerana Allah Ta'ala. Itu panjang. Tak ingat, ringkaskan saja. Sahaja aku tawaf wada 7 pusingan kerana Allah Ta'ala, maka sudah sah. Sudah diterima. Tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu Allah, bakal tetamu Allah sekalian, pelaksanaan tawaf wada hendaklah dipahami betul-betul kerana dia adalah penting, kewajipan terakhir kita sebelum kita meninggalkan kota Mekah, sebelum kita bermusafir pergi ke Madinah atau pulang ke tanah air. Tawaf wada ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah sempurna. Setelah kita sempurna melakukan tawaf rukun, sama ada rukun umrah ataupun rukun haji. Kalau kita masih belum sempurna lagi rukun umrah atau rukun haji, maka sempurnakanlah dulu. Jika masih ada masa dan waktu, maka kita laksanakan tawaf wada. Jika tidak ada masa, kita telah dipanggil, masa yang dijanjikan untuk kita berhimpun untuk menaiki bas sudah sampai. Jika kita melaksanakan tawaf wada, mungkin kita ditinggal ataupun berlaku perkara yang tidak baik, maka pada masa itu kita dimaafkan. Tapi yang pentingnya mesti kita sempurna segala rukun dalam rukun haji ataupun rukun umrah, barulah kita melaksanakan tawaf wada. Selepas kita menunaikan tawaf wada, maka sunat kita hendaklah bersegera meninggalkan Makkah, kecuali kerana perkara-perkara baik berkaitan dengan solat atau perjalanan. Selepas tawaf,
kita solat tawaf, sunat tawaf, sedikit berdoa dan terus kita segera kembali ke hotel untuk kita mengambil bekalan-bekalan yang sepatutnya kita bawa dalam musafir perjalanan kita, dan kita bersedia bila-bila masa saja dipanggil untuk kita bertolak. Tuan-tuan yang puan-puan yang dihormati sekalian, apakah perkara-perkara yang boleh dilakukan selepas tawaf wada'? Ada perkara-perkara yang boleh kita lakukan selepas tawaf wada'. Yang pertamanya, boleh kita menunaikan solat sunat tawaf. Selepas tawaf wada', kita solat 2 rakaat. Tawaf, solat sunat tawaf. Yang keduanya, mengucup Hajarul Aswad jika ada kemampuan. Tapi jika sekiranya keadaan situasi yang tidak mengizinkan, mungkin kalau kita paksa diri untuk kucup Hajar Aswad membahayakan diri kita, maka lebih baik kita tak payah kucup. Cukup kita memandang kepada Baitullahil Haram yang keperasaan sayu kerana dia hendak berpisah dengan Baitullahil Haram dan hendak meninggalkan Masjidil Haram. Yang ketiganya, kita boleh untuk memegang Kaabah, Hijr Ismail atau Maqam Ibrahim pada masa itu. Kerana selepas ini kerana kita tidak terikat dengan Pantai Larang. Mungkin untuk sebagai kenang-kenangan, kerana tak tahu bila kita akan kembali lagi ke Tanah Haram. Mungkin inilah umrah yang terakhir bagi kita, perjumpaan terakhir bagi kita dengan Baitullah, dengan Maqam Ibrahim. Maka kita menyapu bukan kerana untuk memberi barakah, tapi kerana kita nak nyatakan bahawa kita amat merindui, mengasihi mereka semua kerana Allah. Dan kita boleh minum air zam-zam lagi selepas solat sunat tawaf. Kita pergi ambil air zam-zam, minum di dalam Masjidil Haram untuk kali terakhir. Dan kita juga masih boleh untuk berdoa, tapi tidak terlalu panjang, berdoa dalam kadar-kadar yang munasabah. Seterusnya, sekiranya selepas kita selesai ataupun belum selesai, ketika kita berada dalam Masjidil Haram, di dasaran Kaabah, di dalam Masjidil Haram, tiba-tiba muazzin sudah iqamah. Muazzin telah iqamah, orang semua sudah berdiri. Maka pada masa itu kita dibenarkan untuk solat bersama dengan jemaah lain. Selepas selesai solat, maka segera kita keluar daripada Masjidil Haram untuk kita bersiap kembali ke tanah air atau musafir ke Madinah. Sampai di bilik hotel, kita boleh makan, boleh minum dalam bilik. Jika sekiranya kita rasa dahaga, rasa lapar, boleh makan, boleh minum. Tidak ada masalah. Seterusnya ialah kita boleh buang air, sama ada air kecil atau air besar, dalam tandas bilik bangunan hotel penginapan kita. Tidak ada masalah. Tak ada masalah. Seterusnya, melakukan perkara yang tiada hubungan langsung dengan musafir, tetapi wajib dilakukan kerana hajat dan keperluan masalah khusus umum, seperti suami kita tak pulang-pulang, masa nak berangkat sudah hampir, maka kita boleh bersama dengan mutawif untuk mencari suami kita ataupun isteri atau keluarga kita ataupun teman-teman yang hilang. Teman-teman yang hilang, membantu para petugas untuk mencari kerana keperluan ini, atau barang kita, barang berharga kita hilang, ataupun kita nak pergi ziarah
pesakit. Ini bagi kes kecemasan sajalah kita ziarah. Kerana kita dah nak meninggalkan kota Mekah, mungkin kita teman kita, sahabat kita sakit dan kita nak bertemu, mungkin dah pertemuan yang terakhir, maka kita diizinkan untuk bertemu. Ini dalam kes-kes kecemasan saja. Dalam keadaan biasa, kita tidak dibenarkan untuk meraya-raya bersuka-sukaan. Kita juga boleh mandi, menukar pakaian dan rehat di dalam bilik. Boleh rehat, boleh baring-baring dan sebagainya di dalam bilik, untuk mandi dan sebagainya. Kita juga dibenarkan untuk mengambil gambar ataupun sedekah dalam tempoh menunggu bas di bangunan penginapan. Ingat, dalam tempoh menunggu bas di bangunan dan penginapan. Pada masa ketika kita berada di nak menaik bas, menunggu bas, mungkin ada orang yang minta sedekah, meminta. Pada masa itu kita boleh memberinya. Ataupun kita bergambar sebagai kenang-kenangan di depan hotel atau di hadapan bas sebelum kita berangkat pulang dengan sedikit gambar yang diambil sebagai kenang-kenangan. Dibenarkan. Dibenarkan. Muslimin-muslimat yang rahmat sekalian, apakah dia perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan setelah tawaf wada? Kalau tadi perkara-perkara yang dibenarkan, dan apakah pula perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan setelah tawaf wada? Yang pertamanya membayar hutang yang boleh ditangguh. Hutang kawan kita balik di Malaysia ataupun bila tiba di Madinah, boleh lagi kita membayar hutang. Hutang yang boleh ditangguh ini tidak boleh kita bayar. Tidak boleh lakukan. Kalau tidak, maka batallah tawaf wada kita. Terpaksa masuk ke dalam masjid dan tunai sekali lagi tawaf wada. Berat tu cari penyakit. Yang keduanya, bersedekah semasa dalam Masjidil Haram. Yang dibenarkan tadi di antara bilik hotel kita ke bas. Dalam tempoh tu kita boleh beri sedekah dan boleh bergambar sedikit. Tapi apabila ketika kita berada dalam Masjidil Haram atau dalam perjalanan balik daripada masjid ke hotel kita, jika kita bersedekah sambil berjalan tidak tercari mukhtum, maka tidak batal. Tetapi sekiranya kita mencari-cari orang untuk memberi sedekah ketika kita dalam perjalanan pulang daripada Masjidil Haram ke tempat penginapan kita, kita mencari-cari orang memberi sedekah, maka batallah tawaf wada kita. Seluruhnya ialah membeli barangan yang tiada kaitan dengan keperluan perjalanan musafir kita. Pergi cari tasbih, cari minyak wangi, cari cincin, kain tudung, cari makanan burung dan sebagainya, walaupun hanya dengan nilai 1 Saudi Riyal. Pembelian kita itu tiada kaitan dengan keperluan musafir. Maka pada masa itu batallah tawaf wada kita, mesti diulangi. Dengan sebab itu, persiapan kita sebelum kita menunaikan tawaf wada, mestilah kemas-kemas barang, cek dulu apa yang perlu dibeli lagi. Selepas menunaikan tawaf wada, tidak boleh lagi membeli belah, kecuali hanyalah keperluan musafir. Bekal untuk kita musafir, sedikit air, sedikit makanan untuk kita makan dalam bas ketika musafir. Bukan bermewah-mewahnya pakaian, masuk restoran, minum-minum, bersuka-sukaan. Tidak, rehat di bilik hotel, menunggu untuk pulang bermusafir. Juga kita tidak boleh berlengah-lengah dalam Masjidil Haram sehingga menyebabkan perjalanan jemaah lain terganggu kerana menunggu kepulangan kita. Masuk dalam masjid, tempohnya sekejap saja masuk. Kita tawaf, bergambar-gambar, tunggu untuk solat berjemaah, masa yang panjang. Maka perbuatan kita yang seperti ini adalah tidak boleh, dan ianya boleh membatalkan tawaf wada kita.
Dan perkara yang tidak boleh lakukan setelah tawadak juga ialah mengambil gambar atau meminta pertolongan orang lain untuk mengambil gambar atau membantu mengambil gambar di dalam masjid haram atau semasa dalam perjalanan pulang daripada masjid haram ke bangunan penginapan kita, di hotel kita. Maka hendaklah mengambil gambar dalam masjid haram lebih awal itu sebelum kita tawadak. Caranya ialah kita mengambil gambar sebelum kita tawaf wada. Tetapi selepas kita menunaikan tawaf wada, tidak ada lagi bergambar-gambar, berselfie-selfie. Ingat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, ada satu persoalan. Bagaimanakah kedudukan tawaf wada sekiranya jemaah mewakilkan kepada orang lain untuk membeli barang yang bukan keperluan perjalanannya? Dia pergi tawaf wada, kemudian dia beri duit kepada teman dia yang telah selesai tawaf wada untuk membeli barang-barang yang bukan keperluan untuk bermusafir. Contohnya beli jubah, beli tasbih, beli minyak wangi yang dia masih lupa lagi. Apakah hukumnya jika berlaku demikian? Dia nak pergi tawaf wada, beri duit kepada kawan dia untuk beli barang-barang keperluan dia, bukan keperluan perjalanan, musafir dan perjalanan. Maka kedudukan adalah ada beberapa perbincangan. Yang pertamanya, pembelian dilakukan oleh orang yang diwakilkan sedangkan jemaah belum lagi melaksanakan tawaf wada'nya, maka tak batal tawaf wada'nya. Teman dia tu yang diberi duit beli barang. Selesai. Telefon kepada dia. Puan, kau nama Aminah. Aminah, saya telah beri barang, saya telah pembeli apa yang puan minta tolong beli. Dia belum lagi menunaikan tawaf wada. Pada masa ini tidak ada masalah. Tawaf wadanya tidak batal. Situasi yang kedua, pembelian dilakukan selepas tawaf wada, tetapi jemaah telah bergerak ke destinasi, maka tidak batal tawaf wada. Pembelian yang dilakukan selepas tawaf wada, tetapi jemaah telah bergerak ke destinasi, maka tidak batal wada. Pembelian itu selepas dia sampai, ataupun dia sudah bergerak, dia naik bas, dia bergerak meninggalkan kota Mekah, sampai di pertengahan jalan, beli barang-barang keperluan tadi, keperluan peribadi tadi, maka pada masa itu tidak batal tawaf wada. Situasi ketiga, pembelian dilakukan selepas tawaf wada dan dia beli ketika mana jemaah masih berada di bangunan penginapan, maka pada masa ini batallah tawaf wadanya. Yang tadi sudah keluar ke destinasi, dalam perjalanan pergi ke Madinah, sampai di RNR beli barang, situ ada keperluan situ, tak ada masalah, tidak batal tawaf wada yang dilakukan tadi. Tidak perlu menunggu 2 marhalah, tidak ada masalah. Yang batal ni ialah masih berada di Masjidil Haram ataupun masih berada di Makkah, tak keluar lagi, berada di penginapan dan membeli barang-barang keperluan peribadi, bukan keperluan perjalanan. Maka situasi yang ketiga ini batal tawaf wada, maka mesti dah ditunaikan sekali lagi tawaf wada. Jika tidak, berdosa dan kena bayar dam. Tawaf wada ialah satu perkara yang mesti difahami. Ramai para jemaah bila berada di tanah air, dia recall balik, ingat balik, barulah dia sedar dia melakukan kesalahan. Pada masa itu barulah terpaksa nak bayar dam dan sebagainya. Saya biasa menerima aduan, rungutan
daripada para jemaah yang melakukan kesalahan-kesalahan ketika menunaikan tawadak. Tuan-tuan yang puan-puan yang dihormati sekalian, semoga penjelasan secara ringkas yang saya berikan pada kali ini mengenai tawaf wada pada siri yang kelima ini dapat membantu saya dan tuan-tuan sekalian untuk melakukan ibadah umrah atau haji dengan lebih sempurna dan yakin, insya-Allah. Sekali lagi, saya Haji Zakaria daripada syarikat Raudhah Jaya Travel and Tours Sedia Berhad mengadu-ngadukan para tetamu Allah sekalian, bakal tamu sekalian, jika sekiranya nak menunaikan umrah, kita bersedia membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama dengan kita. InsyaAllah package ada setiap bulan. Berhubunglah dengan syarikat kita Raudhah Jaya Travel and Tours atau ejen-ejen kita di merata tempat, atau terus menghubungi saya di talian 0199367657. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.